Assalamualaikum. Nama Cikgu Afiq. Ini kita akan belajar matematik tingkatan 1 bab 1 nombor nisbah. Objektif pembelajaran kita adalah menghurai hukum operasi aritmetik, iaitu hukum identiti, hukum kalis tukar tertib, hukum kalis sekutuan dan hukum kalis agihan. Untuk mengetahui apa benda semua ni, kita jumpa kejap lagi. Dengan kata lain, ianya adalah cara pengiraan matematik. Cara kira matematik. Kita mula dengan yang pertama sekali, hukum kalis tukar tertib. Tukar tertib ni maksudnya dia tukar turutan lah. A campur B sama dengan B campur A. Maksudnya kalau kita masuk guna nombor dekat sini, A ni saya bagi contoh 3. 3 campur 4 akan hasilkan 7 kan? Sama juga kalau kita tulis 4 campur 3. Hanya kedudukan dia yang berlainan. Maksudnya yang kiri ni akan dapat dah hasil 7. Kanan ni akan dapat hasilnya 7 juga. Untuk yang kedua, A darab B sama dengan B darab A. Contoh lain boleh kita ambil dekat sini. A saya bagi nilai 6. 6 darab dengan 5. Kalau kita tukar kedudukan, 5 darab dengan 6. Sama je. Cuma kedudukan tertib dia berbeza. Kan hasilkan 30. Yang dekat kanan ni pun akan hasilkan 30. Mudah saja. Untuk tengok hukum kalis sekutuan pula. Hukum kalis sekutuan dia melibatkan kurungan. Macam sebelum ni kita dah belajar operasi buat emas tu. Ikut tertib, ikut turutan buat emas. Kalau ada kurungan, kena buat dalam kurungan tu dulu. Tapi andai kata dalam kurungan ni operasi tambah, dan dekat luar kurungan ni operasi tambah juga. Maksudnya operasi yang sama dekat dalam dan luar kurungan. Jadi kita boleh je nak buat belakang tu dulu ke ataupun nak buat depan tu dulu, sama je nilai dia. Contoh lah, kita tengok 1 campur dengan 4. 1 campur dengan 4, yang ni yang dalam kurungan. Campur dengan 2. Sama juga kalau kita buat dulu 1 campur dengan 4 campur 2. Kita nak buat dalam kurungan 4 dengan 2 dulu. Akan jadi 6. 6 campur 1 akan hasil dia 7 jugalah kalau belah kanan tu. Kalau belah kiri ni 1 campur 4, 5. 5 campur 2 akan hasilkan 7 juga. Sama juga. Maksudnya yang dalam kurungan ni, operasi dia sama dengan simbol dekat luar. Maka kita boleh buat mana-mana dulu. Nak kira yang dalam kurungan dulu ataupun nak tukar kedudukan dia, tertib dia tu, boleh ya mana-mana. Sebab hasil dia akan sama. 7 dengan 7. Kita tengok contoh yang lain pula untuk yang B, yang bawah dia tu. Operasi darab. Operasi darab A darab B dalam kurungan darab C. Sama juga dengan macam yang tadi atas tu. A darab kurungan B darab C. Contoh dia sini saya bagi 2 darab dengan 3. Ini dalam kurungan darab dengan 4. Sama je. Kalau kita tulis 2 darab kurungan 3 darab 4. Maksudnya 6 darab 3 darab 2 darab 3 ni akan hasilkan 6. 6 darab 4 kita akan dapatlah hasil dia 24. Kalau ikut buat emas tadi, kita buat dalam kurungan dulu. Dalam kurungan dulu kita akan hasil 3 darab 4 dah 12. 12 darab 2 akan hasilkan 24. Sama juga dengan yang belah kiri ni. Maksudnya kita boleh buat yang mana-mana dulu. Kalau melibatkan operasi
yang dalam kurungan dengan luar kurungan ni operasi yang sama. Okey. Baik, untuk hukum kalis agihan, benda ni mungkin konsep baharu yang kita jumpa lah di sekolah rendah tak ada. Jadi sekolah rendah ni baru jumpa. Okey, dia kata situ A darab kurungan B campur C. Okey, yang ni kita tengok simbol operasi dekat luar kurungan ni dengan dalam kurungan ni berlainan. Yang ni darab, yang ni tambah. Jadi kita kena buat macam mana? Kita ambil yang darab ni, maksudnya A ni dia akan darab dengan B. Lepas tu A akan darab dengan C. Dan C darab 2 tu kita akan tambah. Jadi A darab B campur A darab C. Okey, nak mudah faham lagi kita tengok contoh sini. Okay, kita tengok contoh sini. 6 darab kurungan 4 campur 5. Kalau ikutkan asalnya kita kena selesaikan dulu dalam kurungan tak. Tapi lah ni kita nak guna hukum kalis agihan. Maksudnya A ni, nombor yang pertama ni dia akan darab dengan 4. Nombor yang pertama dalam kurungan. Dan dia akan darab juga dengan ni nombor yang kedua dalam kurungan. Okay, maksudnya kita akan dapat 6 darab 4. Okay, ini 1 campur dengan 6 darab dengan 5. Okay, kita selesaikan ikut tertib buat emas. Darab dulu baru kita tambah. 6 darab 4 24. 24 campur dengan 6 darab 5 30. Okay, kita akan dapat 54 jawapan dia. Okay, kalau nak semak jawapan betul ke tak ni, kita boleh juga ikut buat emas tadi. Maksudnya kita selesaikan dulu dalam kurungan. Dalam kurungan 4 campur 5 kita akan dapat 9. Okay, 9 darab 6 sama dengan 54. Maksudnya hasil yang kita akan dapat adalah sama. Maksudnya betul lah cara pengiraan kita. Okay, sama juga dengan operasi tolak. Andai kata dia dalam kurungan ni B tolak C. Maksudnya A ni akan darab dengan nombor pertama dalam kurungan. A akan darab dengan nombor kedua dalam kurungan. Dan hasil darab tu kita tolak. Macam tadi tambah. Cuma yang kita tukar tolak je lah. Operasi dekat sini ni. Operasi sini. Okay, benda ni banyaknya kita akan guna di tingkatan 2. Tapi asas di tingkatan 1 ni penting untuk kita faham dan kuasainya dulu. Okay. Baik, kita tengok pula hukum identiti. Iaitu hukum yang paling mudah sekali ni. Sebab apa mudah? Sebab benda ni kita dah biasa buat dah. Okay, contohnya kita ambil nombor 4 lah. 4 campur kosong. Ke hasil dia akan jadi 4 juga lah. Okay. Yang kedua, A darab kosong maka hasil dia kosong. Kita ambil contoh nombor 4 juga lagi. Okay, 4 darab kosong maka kita akan dapat hasil dia kosong. Okay, yang ketiga, hukum identiti. A darab 1 maka hasilnya adalah A. Contoh lagi nombor 4 juga. Okay, 4 darab 1 maka hasil dia adalah 4. Okey. Dan seterusnya. A campur kurungan tolak A. Maka kita akan dapat kosong. Masuk sini ni. Nombor dalam depan ni dengan nombor yang belakang ni. Nombor yang sama. Dan apabila operasi tambah jumpa dengan operasi tolak. Maka akan jadilah hasil dia operasi tolak. Okay, contoh kita tukar nombor. Guna nombor 6 pula. Okay, 6 tambah dengan negatif 6. Kita akan dapat kosong. Apa tadi? Kita kata yang positif jumpa negatif dia akan jadi negatif ataupun tolak. Maka kita akan dapatlah nilai akhir 6 tolak 6 sama dengan kosong. Okay, dan akhir sekali. Ini kita dah pernah jumpa di sekolah rendah dulu. A darab 1 per A kita akan dapat 1. Sebab apa? Kita tengok contoh, jom. Kita guna nombor lain pula. Okay, nombor
7. Okay, 7 darab 1/7 ke kita akan dapat 7 tu darab 1, dia akan menghasilkan 7/7. 7/7 ni kita boleh simplify ataupun permudahkan dia. 7/7 adalah 1. Maka kita dapat hasil akhir dia adalah 1. Okey, ni adalah jawapan untuk memahamilah ataupun lebih mudah untuk kita tengok macam mana dikatakan hukum aritmetik ni. Alright. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih. Bye-bye.